warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Muhammad Zain. Nombor matrik saya ialah 271084. Saya akan menerangkan tentang analisis terhadap utama model ekonomi baru dan kesannya terhadap ekonomi Malaysia. Model ekonomi baru diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib bin Abdul Razak pada 30 Mac 2010. Ia terbagi kepada dua fasa. Fasa pertama bermula pada 30 Mac 2010, sementara fasa kedua selepas pembentangan rancangan Malaysia ke-10. Model ekonomi baru berteraskan kepada peningkatan produktiviti pekerja yang bermatlamat membantu mereka meningkatkan pendapatan. Saya akan menerangkan objektif model ekonomi baru. Objektif model ekonomi baru ialah untuk membangunkan negara melalui ekonomi berpendapatan tinggi yang menyasarkan pendapatan per kapita setiap rakyat sebanyak $15,000 hingga $20,000. Selain itu, objektif model ekonomi baru ialah untuk mewujudkan upah yang lebih tinggi bagi meningkatkan produktiviti penggunaan kemahiran dan berinovasi. Model ekonomi baru juga ingin mewujudkan ekonomi berasaskan pengetahuan serta pelaburan dalam teknologi baru, kemahiran yang pelbagai serta berinovasi dan kreativiti. Objektif model ekonomi baru mempunyai 4. Yang pertama, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kedua, program transformasi kerajaan. Ketiga, program transformasi ekonomi. Dan keempat, program transformasi rancangan Malaysia ke-10. Rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampa dua mata, iaitu mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Seterusnya, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Analisis kajian faktor di sebalik pertumbuhan model ekonomi baru. Rancangan pembangunan di bawah dasar model ekonomi baru dijalankan menerusi strategi serampa dua mata. Sejajar dengan perkembangan global, ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan yang baik, iaitu sebanyak 4.9% pada suku kedua 2019 daripada 4.5% pada suku sebelumnya. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi bagi pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan bandar. Berdasarkan banci pada penduduk pada tahun 1970, didapati bahawa kira-kira 49.3% daripada semua keluarga miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan, iaitu RM200 pada tahun 1970, dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Bagi memastikan matlamat kedua-dua tercapai, kerajaan telah memperbaiki keadaan ekonomi pada masa yang sama bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian, perdagangan dan pertanian, perlombongan, pembinaan, pengangkutan dan pertanian. Bagi menjayakan matlamat yang kedua, beberapa strategi telah dirancang. Antaranya ialah mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama dan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut Konstitusi Kaum Jalan tahun 1990. Seterusnya, kesan model ekonomi baru. Model ekonomi baru ini telah dilancarkan oleh YB Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Perdana Menteri Malaysia pada 30 Mac 2010. Model ekonomi baru merupakan satu perubahan pelan rancangan yang hendak dicapai dan digerak menerusi program transformasi ekonomi. Melalui model ekonomi baru ini, sebagian besar kemiskinan dapat dibasmi yang melanda rakyat di negara ini dapat dikurangkan. Oleh itu, model ekonomi baru ini mendatangkan kesan yang baik kepada rakyat dan negara. Terdapat beberapa kesan positif
yang didapati daripada model ekonomi baru ini. Antaranya ialah sektor pendidikan. Kejayaan model ekonomi baru yang paling nyata dalam membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. Melalui pendidikan yang diterap telah memberikan impak yang positif hingga di mana bilangan profesional Bumiputera telah bertambah. Peratusan graduan Bumiputera keluar negara mencapai tahap profesionalisme Bumiputera ke puncak tertinggi juga meningkat. Kini terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital. Seterusnya ialah sektor pertanian FEDA. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FEDA pada awal rancangan oleh Perdana Menteri kedua iaitu Tun Abdul Razak Hussein adalah untuk bertujuan bagi membasmi kemiskinan. Pemberian tanah kepada peneroka sebanyak 10 ekar atau 4 hektar kepada tanah peneroka bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menanam pokok, kelapa sawit dan minyak. Oleh itu, melalui sektor ini, kemiskinan dapat dibasmi dan negara Malaysia dapat mencapai wawasan negara maju. Seterusnya, penyediaan infrastruktur komuniti. Pertumbuhan model ekonomi baru menerusi Pertempatan FEDA ini menyediakan infrastruktur yang sesuai untuk kesejahteraan rakyat dan para peneroka. Unit-unit pertempatan ini mempunyai kepakaran yang baik. Oleh itu, model ekonomi untuk membasmi kemiskinan yang ada dalam negara dengan meningkatkan kemudahan infrastruktur rakyat adalah kegiatan ekonomi. Kesimpulannya, model ekonomi baru ini memberi impak yang begitu besar dan kurang agresif. Proses meningkatkan ekonomi perlu dilakukan secara berterusan untuk memenuhi hasrat dan mencapai status negara maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.